Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina abwaaba fadlik wa anshur alaina khazain rahmatik. Allahumma aftah alaina abwaaba fadlik wa anshur alaina khazain rahmatik. Allahumma aftah alaina abwaaba fadlik wa anshur alaina khazain rahmatik. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ikut beritahu muka surat 44, kita unok pi sikit. Muka surat 43. Betul tak kitab saya? Muka surat 43. Dia sebenarnya ada 2 tomok. Jadi saya mari ke Yaman ni, ada 2 cetakan. Kipas. Ada 2 cetakan. Dia satu cetakan Al-Mu'arrif, satu cetakan yang Mutaba'ah Halabi. Yang Mutaba'ah Halabi tu ada banyak jatuh. Ada banyak jatuh. Yang cetakan Al-Mu'arrif tak banyak jatuh. Sama. Jadi sama, muka surat sama. Muka surat sama. Jadi kita tengok muka surat 43, baris keempat daripada bawah. Muka surat 43, baris keempat daripada bawah. Masih lagi dengan tajuk kita, iaitulah tajuk apa? Bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Itu daripada Yaman. Sebelum saya mari ke Yaman ni, kita berhenti, kita hurai, kita dah belajar berkenaan dengan bab yang kelima ni, yang ceritakan tentang kita kedekut dan kasih kita kepada harta. Itu kena tengok balik buka dalam YouTube. Di sana ada diceritakan kepada kita, ada dihuraikan, dimutalaahkan kita bersama-sama. Malam ni kita masuk bab yang kedua, kita nak sambung. Bahagian yang kedua kita nak sambung juga lagi pada tajuk, nak berterang, nak beri nyata pada kita tentang kikir, tentang kedekut, dan tentang kasih kita kepada harta. Jadi kalau betul kita mengaji bagi elok, kita pernah bagi hati ini sekaligus kita beramal, maka apa yang kita akan dapat? Pertama, kita telah pun menuntut ilmu fardu ain, ilmu wajib kita pelajari. Yang pertama. Yang kedua, kita telah pun tahu yang mana boleh buat, yang mana tak boleh buat. Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak tahu. Jadi penawar bagi hati ni apa dia? Ilmu daripada mana? Kok lupa cuti lama dah 5 bulan no? Penawar bagi hati ni daripada ilmu tasawuf. Ilmu fardu ain ni yang wajib kita belajar ni ada 3. Tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi tauhid, fiqh dan tasawuf ni wajib kita pelajari. Dan terkadang sukatannya tauhid lebih daripada ilmu fardhu ain pula. Dia ada sukatan dia. Terkadang
fiqh dia lebih daripada ilmu fardhu ain pula. Terkadang tasawuf dia lebih daripada ilmu fardhu ain. Dia ada sukatannya. Tauhid fardhu ain setara mana, fiqh fardhu ain setara mana, tasawuf fardhu ain setara mana. Macam tu. Jadi yang kita akan baca ni tak kena bagi hatinya betul-betul fardhu ain, bukan susah pun. Sekali lagi, jadi ilmu fardhu ain ni kita perlu diselesaikan dengan secepat yang mungkin, dengan maksud kita kena belajar dengan segera. Kalau kita tak belajar dengan segera, kita dikira sedang berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kita tutup kipas. Kita tak maulah hutang kita ni dengan Allah dibawa sampai kepada kita pejam mata. Tu kita tak mau. Jadi bila macam tu, kita kena selesaikan segera hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maksud kita bagi settle lah tentang ilmu fardhu ain kita dengan Allah. Bagi settle, bagi selesai bang. Jangan duk biar lah. Kenapa? Karena dia perkara yang berat, perkara yang akan ditanya, perkara yang akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar anak bini yang menjadi tanggungjawab kita. Kita kena tanya apa yang kita bagi kepada mereka. Bahkan diri kita tak sembahyang kita kena tanya, dan apa perkara yang berkaitan dengan puasa kita kena tanya. Di samping itu, ilmu fardhu ain yang tidak kita pelajari juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, kita kena betul lah pertingkatkanlah masa kita, ruang yang ada bagi kita, untuk kita sama-sama bersegera belajar ilmu fardhu ain. Baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah malam ni sebagai malam yang mula ni semenjak cuti 5 bulan, ni malam hak mula kita sambung balik pengajian kita. Saya mensasarkan sekitar 40 atau 50 kali pertemuan, khatamlah kitab ilmu tasawuf kita. Bukan sekadar khatam saja, malahan kita tahu hak ni boleh buat tak. Kalau aku nak ada dengki dalam hati aku, boleh tak agama bagi tak. Malahan kita juga boleh tahu apa dia, kalau aku kedekut dengan harta aku, boleh tak agama bagi tak. Tu. Jadi semua tu kan kita pelajari, dan dah ada pun yang kita belajar daripada yang sebelum-sebelum. Baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersiaran daripada bumi Tarim ni, insya-Allah. Daripada bumi Hadramut Yaman, insya-Allah. Baik, kita tengok pada muka surat 43. Baris yang keempat daripada bawah. Jadi pada malam yang mula-mula ni mungkin kita tak baca lebih lagi lah. Jadi saya akan sambung video ni. Kalau di YouTube nanti kita akan hubungkan, akan sambungkan dengan video yang minggu depan tu, insya-Allah. Di YouTube tak masuk lagi pada minggu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 43 baris keempat daripada bawah. Kalau tadi Zarif kata muka surat 44. Jadi saya baca setiap komen di sini sebab saya live di sini tanpa daripada bantuan pelajar kali ini. Live sendiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Tuan Musannif, Tuan pengarang bagi ini kitab ni bukan kitab saya baca kitab dia. Saya tak pandai dan saya kena baca kitab ni, takut saya pun lupa apa yang saya belajar daripada kitab dia. Jadi sama-sama kita ambil iktibar, ambil ibrah, ambil pengajaran, ambil manfaat daripada kitab yang kita sasar, kita tengah tengok. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal bagi kikir itu kasih akan harta. Punca bagi kikir, hak pokok mula bagi kikir, bagi kedekut ni, datang apa? Iaitulah dengan sebab kita ni duk sayang harta kita. Itulah punca yang bawa kita ni jadi sayang ke harta, jadi kedekut ke harta kita.
Itu menyebabkan apa? Punca dia apa? Tu tengok di situ. Itu musannif kita terangkan kepada kita daripada kitab Penawar Bagi Hati ini, bahawa marinya kedekut tu punca apa? Pasal kita sayang ke harta kita. Ni musim-musim Covid ni kata kan. Kita ni rasa sayang duit kita. Tu tersayang. Jadi kita akan menjadi orang yang kedekut, yang tak boleh nak bantu pun saudara-saudara kita yang amat memerlukan di musim Covid. Jadi lagu tu. Lagi, dan ia mana? Ia kikir kedekut tu, yang mana dengan sebab kedekut tadi tu membawa dia kasih akan harta dia tadi tu, yang asal daripada penyakit kedekut tadi tu, punca dia adalah kasih kepada harta tadi tu, kelakuan yang dicela. Syarak beritahu kepada kita ni kelakuan yang dicela. Jadi kelakuan yang dicela ni kita elakkan. Kita kena elakkan. Jangan kita bawa kepada menjadi darah daging kita, tak payah. Begitu. Habis. Kemudian lagi, dan bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata kikir. Bagi orang yang tak ada harta ni, dia tak berapa nak nyata sangatlah. Dia tak berapa nak terzohir sangat. Tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya, dengan menahan daripada umpama sedekah. Dia sedekah pun tak apa nak dah. Nak dia pun tak ada patah. Tetapi nyata ia orang yang kikir, orang yang apa? Yang tiada baginya harta tadi, yang tak ada baginya harta tu, nyata dengan kasihnya akan harta. Dia jadi duk nampak tang kasih harta, sebab dia memang tak ada duit. Tang ni dia zohir, dia jelas diri dia. Sebab apa? Punca apa? Pasal dia tak ada harta. Tang ni dia nampak jelas, dia ni jenis kedekut juga. Tolong orang tak boleh sebab dia tak ada duit. Sebenarnya dengan sedekah tu sendiri sebenarnya akan semakin mengkayakan kita. Jangan kita sayang kepada harta kita walaupun kita tidak ada duit. Banyakkan bersedekah. Dengan bersedekah makin bertambahlah harta kita, bertambah rezeki kita. Bahkan dengan bersedekah, kalau kita tengok di antara kelebihan bersedekah, ialah semakin kita bersedekah itu, Allah menambahkan kelebihannya, Allah menambahkan kepanjangan kepada umur kita. Begitu. Habis. Beberapa banyak orang yang pemurah tetapinya ia akan harta. Jadi banyak orang hak pemurah, tetapi kasih ia akan harta. Maka marah. Maka marah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji. Bukan murah semua tu. Sat. Kita tengok balik. Tak betul. Tak betul. Silap. Bukan murah dah tu. Kita ulang sikit. Jadi beberapa banyak, kata Tuan Musannif, orang yang pemurah, tetapi orang yang pemurah tu kasih ia orang pemurah tu akan harta. Lagu mana pula orang ni dia pemurah tapi kasih akan harta? Yang baru masuk Ahmad Amsyar Abdul Muttalib, muka surat 43 baris bawah sekali. Muka surat 43 baris bawah sekali. Jadi kata Tuan Musannif, ada juga beberapa banyak orang yang pemurah tetapinya kasih ia akan harta. Dia kasih dekat harta dia tapi dia pemurah. Lagu mana dia?
maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akannya. Lagu tu pula dah. Tak sah. Dia ada duit tapi dia kedekut, kata Tuan Musannif. Terzahir ia seorang yang kaya tapi dia kedekut pada harta dia. Dan orang yang miskin pula taklah terzahir padanya dengan kedekut harta. Dia tak terzahir pada dia. Orang-orang yang miskin ni bukan. Orang yang miskin ni tak terzahir padanya dari segi sedekah. Tak nampaklah dia tu kedekut walaupun dia tak bersedekah sebab dia orang miskin. Tapi terzahir pada dia sayang kepada harta dia sebab dia miskin. Lagu tu. Dan kata Tuan Musannif lagi, beberapa banyak orang yang pemurah tetapi yang kasih akan harta. Ni pelik juga. Dia pemurah tapi dia kasih dekat harta dia. Macam mana kata pemurah tapi kasih kepada harta? Maka kata Tuan Musannif, maka murah ia orang yang pemurah tapi kasih akan harta tadi dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia. Oh, lagu tu seronok bagi harta ni sebab nak puji. Pula dah. Tu lagu mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita baca ni tak payah tengok ke siapa, tengok ke kita. Yang baru masuk boleh share dulu. Ada ramai yang tak tahu ni mungkin. Ataupun mungkin sebagai malam mula dah tak tahu. Bagi yang tertinggal, anda boleh ikuti semula siaran daripada awal sekali sampailah kepada siaran ataupun bahagian yang sebelum ni, 5 bulan sebelum saya mari ke Yaman. Saya sasarkan 40 hingga 50 kali pertemuan khatam kitab insya-Allah. Ni pun dah dekat setengah ni. Begitu. Baik. Maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipujiakan dia. Dengan pemurah. Dan yang demikian itu mana? Duk hati dia ni duk rasa kasih akan harta, tapi dia bagi harta dia tu walaupun dia kasih dengan hasrat untuk mendapat pujian. Itu. Ini pun tak betul. Kalau ada contoh sekarang, kita pandai-pandai pertimbang sendiri lagu mana. Bagi itu, tunjuk pemberian itu untuk dikatakan dia bagi. Kecuali kalau bagi itu sekarang, musim sekarang ataupun zaman ketika sekarang ni, nak bagi sesuatu barang perlu diambil foto, diambil gambar. Kenapa? Sebagai nak bukti tu orang menipu pun banyak sekarang ni. Jadi perlu diambil gambar kan sebagai bukti. Tu tak apalah. Terkadang. Dan ada juga ambil gambar tu sebagai nak bagi kata masyhur, kata dia bagi je. Tu pun ada juga. Tak tahulah macam mana. Terserah pada diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kata ke siapa, kata dekat kita sendiri. Dan mengaji ni bukan nak kata ke orang, tak maaf banyak. Kita katalah pada diri saya sendiri. Saya baca ni, saya nak beri kata kat diri saya. Tuan-tuan yang sedang belajar murojaah telaah dengan saya, kata kat diri tuan-tuan masing-masing. Kita tak mau kata kat siapa. Sebab kita belajar bukan untuk membetulkan salah orang. Kita belajar untuk membetulkan salah kita. Dan yang demikian itu dicela juga pada syarak. Walaupun kerja kita buat tadi macam kita abang tak saat ni, kasih kita kepada harta, beri kita akan segala perkara.
bagi kita akan segala perkara, tapi dengan hajat orang puji kita, itu juga dicela oleh agama kita. Allah tak bagi sedemikian. Baik, habis. Kerana bahwasanya kasih akan harta itu melalaikan ia daripada zikrullah. Jangan kita duk kasih sangat kepada harta kita. Jangan kita duk kasih sangat kepada harta kita. Pasal apa? Dia hanya akan melalaikan kita daripada ingat Allah. Kita tak mahu macam tu. Kita kena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda-benda yang mengganggu gugat kita hendaklah dielakkan. Hendaklah dielakkan. Jadi kalau kita terbabit dalam perkara-perkara yang mengganggu gugat, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaklah kita elakkan. Sebab tu kita tengok sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka kaya, tapi ia tidak menghalang ia daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku sangat kita kaya sekarang, sebenarnya yang lebih kaya ialah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Begitu. Baik. Dan memalingkan ia mana? Kasih akan harta tadi tu akan hati kepada dunia. Dengan sebab kita kasih dengan sebab kita kasih kepada harta tadi tu menyebabkan kita jadi kedekut. Tu punca. Dengan sebab kita kedekut, syarak tak benar. Bila syarak tak benar, kita tergolong dalam kalangan yang Allah benci kita, yang Allah murka kepada kita. Kita nak jadi hamba yang Allah kasih, Allah tak murka. Gitu. InsyaAllah malam ni sebagai malam mula ni. Minggu depan kita akan jalankan pengajian ni pada setiap minggu. Dan memalingkan ia akan hati kepada dunia, dan meneguhkan ia akan sangkutannya dengan dunia, hingga berat atasnya oleh hati yang padanya menjumpai Allah Ta'ala. Kerana bahwasanya kasih akan harta itu melalaikan ia daripada zikrullah. Dan kerana kasih akan harta tadi tu melalaikan daripada zikrullah tu, memaling pula ia akan hati kepada dunia. Bila kita dah masyghul bersibuk hingga kita lupa kepada Allah, dalam hal kasih ke dunia ni, kasih kepada harta ini, membawa kita hati kita ni duk memandang kepada dunia. Bukan tak boleh pandang pada dunia, macam kita abang rasa. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum kaya kalau nak dibandingkan kita. Nak dibanding dengan kita, Allah tak kaya mana kita. Mengaku kaya, millionaire. Tak, belum sampai setaraf sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu. Tapi mereka tak letak hati, dalam hati mereka tak letak dunia. Seperti mana perumpamaan kalam ulama macam ni, dibuat misal. Kalau kita naik kapal, kapal ni dia jalan di atas laut, di atas air. Dia tak ambil air letak di dalam kapal. Kalau ambil air tu bubuh dalam kapal, semua air laut tu tenggelam kapal. Misalan itu juga kepada kita. Tarim hadir. Ada orang tarim juga sini. Ustaz Ahmad Syahrul Naim. Tamam. Kalau kita duduk jalan atas dunia ni, jangan ambil dunia lah buah atas dalam hati kita. Kelak binasa kita seperti mana kapal yang mengambil air diletakkan di dalam kapal,
tenggelam. Kita pun takut tenggelam dengan dunia lagu. Itu bukan kita baca kitab ni sekadar baca, tapi sekali dengan beramal kita. Dan meneguhkan kita dengan sebab kasih ke dunia tadi tu, kasih ke harta tadi tu, bawakan kita ni, hati kita ni duk tawajuh kepada dunia, duk suka memandang kepada dunia. Dia bawakan kepada kita ni mengkuat, meneguhkan akan sangkutan dengan dunia, duk bersangkut terus dengan dunia. Sampai bila? Hingga bila? Hingga berat atas orang yang kasih akan harta, penyebab dia bawa kepada palingkan hati dia kepada dunia, sekaligus meneguhkan dia pada perkara-perkara yang bersangkutan dengan dunia. Hingga bila? Hingga berat atasnya oleh hati yang padanya menjumpai Allah Ta'ala. Hati kita pun jadi berat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati kita jadi malah nak semayang, hati kita jadi malah nak puasa, hati kita jadi malah nak berzakat, hati kita jadi malah nak buat benda-benda yang Allah redai, tapi duk terarah kepada perkara yang Allah murkai. Jadi lagu tu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betapa beratnya perkara-perkara ini. Hendaklah kita muslimin muslimat yang dirahmati Allah perbetulkan kembali, yang jika sebelum ini kita adalah sebahagian daripada yang kasih kepada harta, yang itu menyebabkan kita jadi kedekut. Akhir daripada kasih kepada harta tadi membawa kepada kita ni duk membangkit ataupun memandang kepada dunia semata-mata, dan akhirnya kita pun perkara-perkara yang bersangkutan dengan dunia, akhirnya kita pun duk sanggup pergi mari duk masyhur dengan dunia, sehinggalah hati kita ni jadi berat nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muhammad slow sikit. Telah berfirman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Artinya, hai yang mana-mana mereka yang beriman, jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu. Jadi bukan tak boleh nak ada harta, jangan lalai je. Di sini ayat Quran sebut jangan lalai. Ayat daripada surah Al-Munafiqin. Jangan lalai. Tu. Jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu, dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu. Bukan tak boleh ada anak, boleh, cuma jangan lalai dengan sebab ada anak. Bukan dekat anak sekali cucu, anak cucu, kadang dengan sebab jaga cucu tak boleh pergi mengaji. Tak boleh macam tu. Kalau sebab ada anak, aku tak boleh nak dan pergi mengaji anak ni. Jadi semua itu kita jadikan mereka sebagai perbendaharaan kita untuk kita meraih syurga. Anak dengan cucu kita bawa pergi mengaji sekali, ada masalah. Dia hingat, kita bawa dia duduk di luar, jangan buah di dalam, kan? Dengan kita boleh mengaji. Nak mengaji ni dia tak ada masalah. Kok mana ni atas kekuatan kita. Kita nak mengaji, kok mana tak ada masalah. Ni kalau betul-betul kira dengan bawa anak mari jauh nak mengaji di sini, bukan dia. Naik kapal terbang saja, transit di Turki 13 jam. Lepas tu mari pula transit di Mesir 4 hari. Lepas tu pula baru sampai di Yaman, rumah tak ada lagi. Duduk lebih kurang seminggu baru ada rumah. Pi nak masuk di rumah, karen elektrik tak ada lagi.
Jadi tak selalu kira sangatlah susah-susah. Dekat kita ada di Malaysia ni dah tambah-tambah nak mengaji pula. Lah ni pakai buka internet lagu ni je, buka online lagu ni, mudah. Di sini internet pun susah. Kadang kita nak buat live pancarkan daripada sini pun puas test line. Sampai Cikgu Zila tanya, jadi tak ke blackout lagi ke hari ni? Cikgu kan. Jadi apa dia? Supaya kita rasa dengan susah itu suatu nikmat, supaya kita dengan susah itu jangan kita anggap masalah, tapi kita anggap itu sebagai kita dapat pahala yang banyak. Supaya dengan segala kesusahan tu, kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih kepada kita. Jadi kita bawa contoh kita, misal lah kita ada anak, kita kata alasan kita tak ada nak mengaji sebab jaga anak, bawa dengan anak-anak kecil pergi mengaji. Kalau kita ada cucu kita kalau jaga cucu di rumah tak ada pergi mengaji, dah bawa cucu pergi. Tak boleh dia bising, lain sangkut-sangkut. Malaysia lain sangkut-sangkut kah? Kalau ada yang sangkut, tolong komen lah. Sangkut tak? Pendek kata, kesimpulannya, kita cari jalan untuk kita dapat ilmu. Dan satu lagi kalam pemutus, perkataan pemutus Arab saya sebut, manjada wajada, barang siapa berusaha dia berjaya. Kedah elok tak sangkut. Oi, kata Tok Gedempol. Oi, cakan juga ni. Baik, clear no? Clear. Jadi sangkut-sangkut tak apa, jangan takut. Nanti kita tengok kat YouTube. Ni kebetulan malam ni saya sebut dah malam. Di sini belum malam. Lain sangkut tak apa, jangan bimbang. Nanti dekat Facebook, dekat YouTube insya-Allah kita letak elok. Tapi saya nak kena edit slow dulu lah masuk lah. Insya-Allah ikut daripada awal sampai habis, insya-Allah boleh. Kita dah habis dah kitab Cahaya Pengenalan, dah khatam kitab tauhid. Ini sedang kita baca kitab Allahumma salli ala sayyidina, kitab tasawuf. Sebenarnya kitab tasawuf saya ni mula daripada awal, tapi banyak kerja sangkut sana sangkut sini. Itu juga dengan kitab Pati Muniatul Musalli yang dibacakan oleh Ustaz Imam Muda Azhar. InsyaAllah dia akan sambung balik. Mungkin minggu depan dia akan mula dah. Dan kitab Kisah Isra' Mi'raj Kifayatul Muhtaj. Isra' Mi'raj Kifayatul Muhtaj juga akan dah khatam. Nanti saya begini, saya tak ada nak susun link. Dia khatam masa dekat-dekat saya nak main ke Yaman baru-baru ni, dia tak dan. Baik, kita tengok balik. Sambil baca saya mencelah sikit lah. Boleh kan? Lama tak bersembang ni. Sini saya tak ada nak baca kitab, saya baca dalam live lah. Sebab di sini saya fokus kepada belajar. Masjid Surau pun tak panggil lah saya mengajak di sini. Sebab saya bukan orang Arab lah, saya orang Melayu. Jadi saya main sini niat mengaji, bukan niat nak mengajak. Ni saya duduk baca lah sebab memang ada orang sedang mengikuti. Daripada awal sayang lah kitab tu tak khatam. Dan kalau ada orang minta lagi untuk kita sama-sama muzakarah, saya tak pandai lah. Dekat mana kitab saya mengaji, saya cuba menadah, cuba buka. Takut saya pun lupa tu je. Baik, malam ni mungkin saya baca sikit je sebagai malam mula-mula. InsyaAllah minggu depan kita baca lama sikit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi kita sambung. Jadi erti daripada ayat Quran ni, hai yang mana-mana mereka yang beriman, jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta. Bukan tak boleh ada harta, boleh, tapi jangan sampai lalai. Dan jangan melalaikan kamu oleh sekalian
anak kamu daripada menyebut nama Allah Ta'ala. Janganlah anak itu atau cucu kita atau mana-mana keturunan kita yang boleh menghalang kita daripada kita ingat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada kita menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada kita mengetahuikan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan. Waalaikumsalam, Syarimah Hamzah. Baru masuk. Jangan sampai semua ini menghalang kita. Kalau ni halang kita, makanya akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan perkara ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka kepada kita dan kita akan dijanji dengan janji siksa. Nanti di akhirat ditanyakan kepada kita, awak hang tak belajar fardu ain, tak tahu ke ni tak boleh buat. Dulu aku sibuk dengan anak-anak aku, dengan cucu-cucu aku. Habis. Kita nak jawab lagu mana masa tu? Tak ada apa-apa yang kita boleh jawab, tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu, kalut lagu mana pun, teruk lagu mana pun, azab mungkin bagi kita lagu mana pun, usahalah untuk kita memenuhi apa yang Allah suruhkan kepada kita. Habis itu. Dan firman ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah At-Taghabun lah. Buka surah Taghabun ayat 15. Dia tulis dah di bawah tu. Yang ada kitab. Yang tak ada kitab, boleh PM saya di WhatsApp. Nanti daripada Malaysia akan uruskan. Saya baca di Tarim Yaman. Kita baca kitab dari Yaman, hak bagi urus kitab di Malaysia. Okey. InsyaAllah yang ikuti kita ni, kita akan tolong bantu selesaikan fardu ain. Bukan ada apa pun, nak tolong je. Allahu Akbar. Itu surah Taghabun ayat 15. Artinya hanya sanya segala harta kamu dan sekalian anak kamu percubaan atas kamu, perujian atas kamu, percubaan ke atas kita. Allah nak cuba kita, Allah nak uji kita. Tu daripada Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kata kita ni Allah yang bagi, rezeki Allah bagi. Anak kita ni Allah yang bagi, semuanya Allah yang bagi. Sebagai perujian kepada kita. Allah nak uji kita, kadang dia bagi sampai pada kita pejam mata. Kadang dia bagi tak, dan kita pejam mata, dia pejam mata dulu. Kadang dia bagi kepada kita dan kita tengok dia besar sikit je, dia dah ambil dah. Kadang baru lahir dan tengok berapa saat dah dia ambil. Itu semua sebagai ujian, percubaan. Dan dia bagi kepada kita untuk dia test kita berjaya atau tidak kita memimpin. Ni anak-anak adalah amanah kepada kita. Gitu. Jadi innama amwalukum wa auladukum fitnah. Artinya hanya saja segala harta kamu dan sekalian anak kamu percubaan atas kamu, perujian atas kamu daripada Allah. Itu. Dan lagi bersabda Nabi SAW. Nabi bersabda, la tattakhidhu as-say'ata fatarghabu fid dunya. Artinya jangan menjadikan oleh kamu akan kampung yang diambil daripadanya kampung perhasilan. Jangan kita, kata Nabi SAW, menjadikan oleh kita ni akan kampung yang diambil daripadanya perhasil. Maka sebab bagi gemar kamu pada dunia, Nabi kata janganlah kita ni menjadikan kampung, menjadikan suatu tempat
sebagai tempat menghasilkan pendapatan kita. Yang mana punca kita buat lagu tu menjadi sebab gemak kamu pada dunia. Jadi perhasilan yang kita dapat daripada perkara yang kita laksanakan di kampung ke ataupun di dunia ni lah. Bukanlah kata di sini Nabi tak bagi buat terus, bukan lagu tu. Lanjutan daripada ini, Nabi menyatakan apa? Nabi kata, adapun mereka yang tiada melalaikan akan dia oleh kampung, siapa-siapa mereka hak tak lalai pun dengan sebab kampung yang boleh mendatangkan hasil tadi, maka harus baginya menjadikannya. Maka bolehlah bagi dia tu untuk menjadikan kampung dia tu sebagai hasil, tanah kebun dia sebagai hasil. Kalau tak melalaikan, kalau lalai tak payah. Lagu tu cerita dia. Jadi maka tiada hadis ini mansukh. Hadis ni tak dibuang walaupun dihabak kata. Habak kata apa? Beritahu kata apa? Beritahu kata Nabi SAW habak kata tak payah duk buat kampung tu sebagai hasil. Jadi walaupun habak lagu tu, seandainya tak melalaikan, jadi hak Nabi kata tadi kampung ni tak payah dijadikan hasil. Jadi tak terbuang lah hadis ni, tidak terbatal lah hadis ni. Hadis ni boleh dipakai dengan dia mari kata kalau tak melalaikan, kalau tak melalaikan mereka, adapun mereka yang tiada melalaikan, dia kata tu akan dia oleh kampung itu mana kampung yang boleh menghasilkan hasil tadi ni, maka harus baginya, maka bolehlah bagi dia menjadikannya sebagai kampung, menjadikannya kampung yang boleh menghasilkan pendapatan kepada dia, memberikan perhasilan kepada dia. Lagu tu. Jadi maka hadis ini mansukh dengan menjadikan oleh Nabi. Maka tiada ada hadis ini mansukh, tak terhazaf, tak terbuanglah, tak dibatallah dengan menjadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu anhum akan kebun. Jadi bukan larang buat kebun supaya boleh tanam durian musangking. Walaupun kami duduk Yaman ni tak boleh nak makan durian musangking pun. Bukan tak boleh nak tanam kebun untuk buat ladang pisang. Walaupun Nabi sebut tak boleh buat kebun untuk perhasilan, maka dia kata di sini bagi yang tiada, adapun yang tiada melalaikan, maka boleh buat kebun. Jadi hadis ni boleh pakai. Kesimpulannya, buatlah kebun dengan syarat jangan lalai. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum lupa dah apa dia. Kih terlupa je dia, ataupun kih dia bukan terlupa, dia teralik. Tak dapat dia takbiratul ula. Mana takbiratul ula? Selepas tu imam Allahu Akbar, hak mula-mula tu dia tak ada hak tu kan. Akhirnya dia jual kebun tamar dia. Tu sampai lagu tu. Awak yang sampai lagu tu. Allah bagi lebih lagi lah dengan atas pengorbanan dia kepada agama. Ni kita kadang-kadang sayang kereta kita lebih daripada agama, maka menyebabkan kita ni tak dapat apa-apa lebih pun. Sebab apa? Sebab yang bagi rezeki Allah. Begitu lah. Sikit lagi, saya tak mau baca panjang dan lama. Berapa minit dah? Hampir sejam. Saya akan break untuk kita sembang-sembang sikit apa yang patut akan disembangkan. Tanya soalan pun boleh. Okay, sikit lagi. Rijalun la tulhibhim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Artinya beberapa laki-laki yang tiada melalaikan akan mereka itu oleh berniaga dan tiada berjual beli daripada zikrillah.
rijalun la tulhibihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Beberapa laki-laki yang tiada melalaikan akan mereka itu oleh berniaga dan tiada berjual beli daripada zikrullah. Tiada melalaikan berjual beli mereka itu daripada zikrullah. Jadi ada terdapat daripada sabda Nabi SAW, kalam maksumnya berbunyi lebih kurang. Bila ada orang tanya kepada Rasulullah SAW, perusahaan apa hak baik, Rasulullah kata dan usaha daripada tangan sendiri dan juga daripada hasil perniagaan yang tak menipu. Kita tengok surah Mutaffifin cerita bagaimana orang yang mengurangkan timbangan tu. Begitu. Jadi hak tu hak berkat makan daripada usaha tangan kita sendiri. Ada yang halal tapi kurang berkat, ada juga. Ada yang halal tapi banyak berkat, ada juga. Jadi seboleh-bolehnya kita cari halal yang banyak berkat, kan? Allahu Akbar. Kita di akhir zaman ni agak susah perkara-perkara ni. Tambah di zaman kita dilanda macam-macam perkara yang subhanallah, pelik-pelik dengan penyakit kompleks ni. Jadi kita nak menghadap situasi-situasi kita ni yang mungkin pun kalau ikut umur dunia yang di penghujung ni rasanya kita agak susah. Jadi umur balua dan sebagainya lah, kepayahan yang tak dapat tidak. Baik, saya tak mau menghuraikan panjang, tak mau baca panjang hari ini. InsyaAllah kita berhenti di situ. Nanti kita akan sambung balik insyaAllah. Saya akan teliti daripada isi-isi kali pertama baca. Dibaca kali pertama pada malam ni sebagai nak cuti lama, ambil berkat kita cuti lama, kita mula balik dah kelas kita pada malam ni. Dan insyaAllah pada setiap hari Sabtu waktu ni kita akan cuba baca lah, ataupun tengok lah pada hari Jumaat ke, tengok macam mana insyaAllah. Kita berhenti di situ dan kemudian kata, dan ketahui ulama bahwasanya harta itu tiada dicela akan dia semata-mata. Nanti saya baca banyak. Malam ni kita baca sikit ya. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Tuan-tuan muslimat yang ada sebarang persoalan, pertanyaan, boleh kita komen. Terima kasih atas ilmu yang diberi. Saya baca saja ilmu daripada para alim ulama, terutama pengarang kitab Penawar Bagi Hati ini, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Ada sebarang persoalan boleh tanya, ataupun ada kita nak sembang-sembang sambil-sambil komen pun boleh komen. InsyaAllah pada minggu depan, sebagai makluman, pada minggu depan kita akan mulakan kembali kitab fiqh kita bersama Imam Mudaza, kitab Pati Munyatul Musalli. Yang ada kita post kitab Pati Munyatul Musalli dah itu, boleh kita buka tengok. Itu dah ada 2 sesi kan. Bagi yang tertinggal nanti kita tengok dalam YouTube yang tertinggal. Di Yaman ada berapa kelas untuk pengajian? Kelas macam mana tu? Tujuan pertama sekali mari ke Yaman ni, tujuan saya sendiri adalah untuk memperkemas. Tak clear sangat. Ada orang komen tak clear sangat, tapi ada orang maklum tadi clear. Ada orang maklum tadi kata clear. Okay, saya nak jawab dulu soalan siapa tadi? Soalan daripada Muhammad Zarif.
kelas semestinya kelas kita adalah kelas semestinya kelas pada bahasa Arab lah kita fokus ni. Semua kelas bahasa Arab di sini yang kita fokus. Jadi bila kelas bahasa Arab di sini yang kita fokus bergantung kepada masing-masing madrasah. Masing-masing madrasah yang ada yang tempoh setahun 3 bulan macam Darul Mustafa ni mungkin setahun 3 bulan untuk bahasa Arab saja. Yang lain-lain di tadah kita Arab yang tidak ada baris, bila dah mahir dah latihan cara macam tu tak. Kemudian kitab-kitab yang lain ataupun madrasah-madrasah yang lain menawarkan pengajian bahasa Arab dalam tempoh yang singkat, begitu. Untuk Kedempol, Ustaz dalam YouTube ada pengajian kitab Cahaya Pengenalan. Ya, ada daripada awal sampai khatam 12 siri je. Yang baru ikuti malam ni atau yang dah ada malam ni, tolong Ustaz beritahu semua. Kita sedang fokus tanggungjawab perdoaan kita. Kalau kita tak settle, Allah marah kita, Allah akan siksa kita. Kalau kita tak semayang, Allah siksa kita juga. Kalau tak belajar ilmu perdoaan, Allah siksa kita. Maka apa perkara perdoaan yang kita tak settle? Tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi kita dekat mana yang perlu kita belajar, carilah mana-mana. Tapi pastikan tauhid itu adalah tauhid yang membetuli dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Teluk Medan Perak jelas. Jelas okey . Yang tak jelas dia tengok dalam YouTube. Okey, Ikhwan ni asalnya tukang jaga kamera kita. Saya mari ke Yaman duduk sana lah. Sini sihat belakang Ikhwan, alhamdulillah. Ammar Anwar. Macam mana perniagaan yang halal banyak berkat dan perniagaan halal kurang berkat? Perniagaan yang halal banyak berkat. Pertama, kalau ada akad jual beli, saya jual saya beli, lagi baguslah. Ataupun apa dia contoh, maknanya dia berniaga sambil dia membantu juga masuk dalam perkara berkat. Yang jadi haram pula lebih-lebih lagi ni kalau duk mengurangkan timbangan, jadi haram. Kurang berkat ni pula mungkin perkara-perkara yang bawakan orang daripada lara, membawa kepada lara daripada ingat kepada Allah. Itu kurang berkat. Apa-apa saja yang bawa kepada orang tu lara, bahkan mungkin daripada kurang berkat kepada yang haram. Bahkan kalau kita ada buat benda-benda haram, memang tidak ada berkat tu, bukan dekat kurang berkat. Sini sekarang pukul apa? Pukul 5-6 minit sini. Muhammad Zarif, macam mana mari ke Yaman, proses sebagainya. Madrasah banyak di sini. Kalau saya pilih Darul Mustafa, dan ada orang sini pilih Ribat Tarim, macam-macam lah. Di Darul Mudana, Darul Madinah, Darul Salihin, macam-macam. Muzha, saya tengok ulangan. Okey. Waalaikumsalam. Komen datang, saya tak sempat tengok. Okey. Baik, insya-Allah no. Dan kita mulakan pada malam ni, insya-Allah kita berazam untuk malam-malam yang untuk minggu depan yang seterusnya kita akan tengok lagi elok, lancarkan dulu insya-Allah. Macamilah insya-Allah apa yang kita
sedang usahakan kita tolong bagi clear pengajian kita. Waalaikumsalam Kak Harlina, khabar baik kami di sini. Terima kasih yang turut bersama dalam misi menyelesaikan pembelajaran saya, pengajian saya di Yaman ni. Ramai juga yang sebenarnya yang bantu dan sebagainya, yang doa, yang ini dan sebagainya. Saya tak tahu nak balas macam mana. Mudah-mudahan dengan keberkatan berada di bumi Anbiya, bumi sahabat radhiyallahu anhum, bumi kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan muslimat yang bantu semua, Allah bagi mudahkan urusan anda. Allah bagi segala perkara yang anda buat ini, moga-moga Allah alirkan kepada anak cucu anda pula suatu daripada kejayaan pula, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah bagi jauhkan daripada bala musibah Covid yang sedang melanda hebat di negara Malaysia ketika ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya bagi lagi 5 minit kalau ada yang nak bertanya, yang nak komen dan sebagainya. Malam ni malam percubaan kita yang pertama. Kami tak malam lagi di sini ni. Baru pukul 5. Sebenarnya saya nak live daripada sini amatlah susah, tapi alhamdulillah berkat tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, dapat juga saya buat live untuk kita selesaikan pengajian-pengajian kita, untuk kita sama-sama bantu menyelesaikan tuntutan fardu ain kita. Dan saya cuba selesaikan dalam soal fardu ain ini daripada awal sampai habis, insya-Allah. Daripada tauhid, fiqh, tasawuf, saya cuba bantu. Kita tak letak yuran apa, dan kita buka peluang untuk belajar. Nak bagi sebanyak mana ikhlas anda. 10 sen pun kita terima, tapi mesti komit. Mesti komitmen. Kita tak mau sekadar isi masa lapang. Kita tak mau sekadar bila dan masuk, tak apa, tak dan, tak apa. Sebab kita ada YouTube. Jangan kata tak dan. Buka tengok. Buka tengok. Sebab kita ada YouTube. Tak dan lah live. Tak apa, tak live pun ada. Di YouTube ada. Jadi tak ada alasan buat kita. Saya cuba nak bantu sehabis mungkin bersama dengan Ustaz Azhar Ghazali, bersama adik saya. Jadi insya-Allah yang tak ada kitab, nanti kita bagi nombor telefon untuk terus order kitab dari sana lah. Mana-mana kitab tak ada lah. Sebelum ni saya duk buat dengan pelajar, tapi saya dah ada di sini, jadi saya tak boleh nak buat apa lah. Hanya bantu dalam bentuk live pengajian saja, insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah. Keliru dah saya dengan Ustaz Zahar. Ustaz Zahar adik, saya abang. Irfan. Wah, Irfan ada. Irfan Nurizam. Waalaikumsalam. Jangan cuti lama sangat tu. Bagus dah tak ada cuti langsung, tapi jangan cuti lama sangat. Masih jaga praktis dan sebagainya, khidmat sebagainya. Barang yang Irfan bungkus tu tak sampai mai lagi. Tapi dah sampai Oman lah. Belum sampai masuk ke Tarim. Mungkin dalam 2 minggu lagi.
Ustazah kata ada nak puh. Tuan-tuan pun kalau ada nak puh apa kat kami ni boleh lah. Nak puh mana nak tahu kan. Apa ingat duduk diam kan. Mai boleh. Okey. Ni ambil tak. Okey, insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Jangan lupa beritahu adik-beradik, mak, ayah. Kalau ada drama kita boleh ajak tengok sekali, ada cerita kita boleh ajak tengok sekali. Kalau ada apa-apa cerita seronok kita ajak tengok sekali. Ni cerita akhirat ni. Cerita tentang benda kita nak selesaikan fardu ain kita kongsi semua. Bukan kena cah bawa. Infak ikutlah berapa pun. Infak, tak mau infak pun tak apa. Yang penting kita semua selesaikan fardu ain kita, tu penting. Tuan-tuan, saya rasa saya seronok, tuan-tuan juga seronok, betapa hati kita gembira dan seronok. Tauhid kita settle, fiqh kita settle, tasawuf kita settle. Kami tak ajak hak tinggi-tinggi. Hak tinggi tu fardu kifayah lah. Ini hak fardu ain, hak rendah-rendah aja. Bagi selesai fardu ain kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mai alamat nak cucuk Allah. Kalau cucuk lagi dia jadi apa atau kalau puh mai. Ada depa kata hari tu nak push apa durian. Kami kata kalau mai lagi takut lebih pada botol poyak pula. Petak. InsyaAllah kita doakan saya juga. Istiqamah saya pun bukan kuat mana ni. Duk baca ni tak bagi lupa ni. Ada sebahagian daripada pondok-pondok, bahkan seluruh majoritinya pondok, membacakan kitab Penawar Bagi Hati ni sebagai wirid mereka. Wirid macam mana? Habis baca. Start daripada depan awal sampai habis baca. Start daripada baca daripada awal depan sampai mukalah akhir, ulang lagi. Ulang jadi wirid. Jadi kita duk baca ni kita ingat. Macam malam ni kita baca bab kasih kepada harta. Baik. Baik, saya rasa setakat itu dulu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya, ilmu yang wajib-wajib sebagai kita menyelesaikan tanggungjawab kita. Baik, di Malaysia sekarang pukul 10.16. Saya rasa cukup untuk itu. Mungkin ada yang kerja pada besok hari. Terima kasih pada malam ini sama-sama hadir dalam halaqah mutalaah kita. Walaupun saya membaca daripada Tarim Hadramaut Yaman, maka insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan pula insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutup dengan doa auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddatina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.